Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Yang dimuliakan Tuan Imam Muslimin dan Muslimat semua, mudah-mudahan rahmat dan keberkatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat sama-sama meneruskan pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah wal Khasail Mustafawiyah karangan Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawah At-Tirmizi. Kita sambung pada bab yang ke-20. Bab ma jaa fi taqannu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab mengenai penutup kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni baginda sallallahu alaihi wasallam telah menjadi kebiasaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan sesuatu di atas kepala. Wa imma yang diletakkan itu ialah kain yang diletakkan di atas kepala untuk menutup bahagian kepala, ataupun yang diletakkan itu ialah qalansuah untuk kopiah, ataupun menutup kepala baginda sallallahu alaihi wasallam itu ialah imamah yang telah kita bicarakan dalam kuliah kita yang sebelumnya berkenaan dengan serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Yusuf ibnu Isa qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Rabi' ibnu Sabih an Yazid ibni Abbad an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksirul qina' ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memakai penutup kepala, sehingga pakaian baginda sallallahu alaihi wasallam itu menyerupai pakaian penjual minyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kerap kali meminyakkan rambut, maksudnya sentiasa rambut baginda sallallahu alaihi wasallam itu nampak berminyak, digambarkan berkilaunya umpama rambut yang basah, umpama rambut yang basah dan berminyak. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam pula meletakkan kain di atas kepala, maka sehinggalah pakaian ataupun kain yang diletakkan di atas kepala itu berbau seperti baunya minyak, sebab minyak yang dipakai oleh junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah minyak zaitun. Dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu zita waddahinu bih, makanlah olehmu akan minyak, iaitu minyak zaitun, dan berminyaklah dengannya, yakni meminyakkan rambut. Sesungguhnya ia daripada syajaratin mubarakah, minyak zaitun ini daripada pohon yang penuh dengan keberkatan. Digambarkan dalam Al-Quranul Karim, keberkatan minyak zaitun itu dengan syajaratin mubarakatin zaitunah, pohon yang diberkati, yaitu pohon zaitun. Maka ini dikatakan minyak yang terbaik yang digunakan oleh junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan kalimah isyrabu, minumlah akan minyak zaitun, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimah kulu, makanlah oleh kamu akan minyak zaitun. Maka kata para ulama yang mensyarahkan hadis itu menunjukkan kepada kita bahawa minyak itu dimasukkan ke dalam makanan-makanan, wa imma dengan makan roti yang dibakar dengan minyak zaitun, atau daging yang dibakar dengan minyak zaitun, ataupun masakan-masakan yang lain yang dimasukkan minyak zaitun.
Ya, sebab itu digunakan perkataan kulu, makanlah oleh kamu makan minyak zaitun. Ya, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh kita ya minum ya minyak zaitun, tapi makan, maksudnya minyak yang dimasukkan pada ya makanan-makanan dan masakan kita. Hadis yang berikutnya, babu ma jaa fi jilsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab berkenaan dengan cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abd bin Humaid qala haddatsana Affan ibn Muslim qala haddatsana Abdullah ibn Hassan an jaddatayhi an Qailah binti Makhramah أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد قرفصاء. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. Qailah binti Makhramah radhiyallahu ta'ala anha menyatakan, beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk secara qurfusa, yaitu duduk dengan lutut baginda diangkat mengenai perut. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan memacakkan kedua kaki dan ditinggikan lutut. Dengan memeluk dua betis. Itu duduk qurfusa. Duduk ni bila ni? Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sendirian. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam duduk yang dikatakan amat menenangkan. Dan kebanyakan kalau kita hafal Quran, duduk yang macam ni lah kebiasaannya yang dilakukan oleh anak-anak yang hafal Quran. Mereka pacakkan dua kaki, memeluk betis sambil memegang Quran. Kalau kita tengok di tahfiz-tahfiz Pakistan, banyak yang duduk dengan cara ini. Dikatakan duduk yang mutakhasyi', duduk yang menenangkan, menenangkan jiwa raga, yang mana pada ketika itu amat mudah untuk menghafal. Dan duduk yang sebegini juga dikatakan baginda sallallahu alaihi wasallam duduk, dan ketika itu turunnya wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Qailah bila melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk yang sedemikian, kata beliau, ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan sangat khusyuk, aku menjadi gemetar kerana gerun kepada kehebatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini di antara hadis yang dikatakan oleh para alim ulama, para wanita apabila melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ada gemetar dan gemuruh dalam hati mereka. Ini di antara rahsia kenapakah para wanita itu tidak terpesona dengan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pesonanya Nabi Yusuf alaihi salam. Sedangkan dikatakan bahawa kecantikan Nabi Yusuf alaihi salam itu hanyalah syatru jamali, separuh daripada kecantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya nak dibandingkan dengan Nabi Yusuf, baginda sallallahu alaihi wasallam itu lebih indah dan lebih cantik lagi. Cuma ada orang bertanya, kalau begitu kenapakah wanita-wanita di zaman Rasulullah tidak sampai memotong jari, tidak sampai melanggar pokok ke apakah, sebab terpesona melihat Nabi? Maka dijawab oleh para alim ulama kita, antaranya ialah hadis ini, di mana Qailah binti Makhramah ketika mana beliau sendirian masuk ke masjid dan kelihatan Nabi kita juga dalam hal keadaan duduk yang sedemikian, rasa gemetar bergoncang jantung beliau. Itu di antara perasaan yang Allah campakkan kepada para wanita ajnabiyah bila mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia merupakan satu sifat di mana Allah Subhanahu wa taala yang memelihara kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya, haddatsana Sa'id ibn Abdul Rahman al-Makhzumi wa ghairu wahidin qalu haddatsana Sufyan 'an az-Zuhri عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. Abbad bin Tamim menyatakan daripada bapa saudaranya
Abdullah bin Zaid menyatakan dia, yakni Abdullah, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur terlentang di dalam masjid dan meletakkan salah satu kaki baginda di atas kaki yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlunjur dalam hal keadaan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satu diletakkan di atas yang satu lagi. Ini juga di antara cara duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Dan apa yang diriwayatkan ini merupakan cara-cara santai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan duduk di dalam majlis. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat disebutkan bahawa mereka tidak pernah melunjurkan kaki mereka kepada orang lain. Maksudnya ketika mana dalam majlis. Adapun ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam sendirian, berehat ataupun tidur, maka pada ketika itu kelihatanlah cara duduk yang kita sebutkan tadi. Sebab apa? Dalam hadis yang lain disebutkan bahawa adalah baginda sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menunjukkan kakinya kepada orang lain. Ini di antara adab-adab yang sangat dijaga oleh guru-guru kita, terutamanya dalam pengajian hadis, tuan-tuan. Sehingga kan anak murid duduk dalam hal keadaan tertib, duduk dalam hal keadaan tidak menyinggung perasaan antara satu sama lain. Di antara perkara yang amat menyinggung para guru, apatah lagi bila anak murid yang melunjur kaki ke arah gurunya. Baik, hadis yang berikutnya. حدثنا سلامة ابن شبيب قال حدثنا عبد الله ابن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق ابن محمد الأنصاري عن ربيع ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk memeluk lutut dengan belakang kaki baginda sallallahu alaihi wasallam diikat baju. Baginda sallallahu alaihi wasallam duduk macam mana? Duduk yang kita katakan tadi, memacakkan kedua kaki juga. Ini kebiasaannya di mana hari ini ada dibuatkan tali, dibuatkan tali yang diletakkan daripada pinggang ditarik ke depan. Kebanyakannya kita katakan ikhwah kita yang belajar di Yaman dan sebagainya, ada mereka gunakan tali tersebut untuk mengemaskan duduk mereka, mengetatkan antara pinggang dan juga dua betis, supaya mereka tidak terlentang ke belakang dan duduknya lebih kemas. Ini juga di antara cara duduk yang direkodkan berkenaan dengan cara duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita melangkah ke bab yang berikutnya. Babu ma jaa fi tukaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam bersandar. Haddatsana Abbas ibnu Muhammad الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق ابن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر ابن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang berkecenderungan meriwayatkan hadis-hadis Nabi berkenaan dengan ahwalul qiyamah. Banyak hadis-hadis daripada beliau ini berkenaan dengan hal-hal kiamat, hal-hal kematian. Ini daripada Jabir bin Samurah. Begitulah juga beberapa hadis berkenaan dengan bacaan ketika mana tidur. Itu juga diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Samurah. Berbeza dengan Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah salah seorang daripada 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Manakala yang kita bacakan pada pagi ini adalah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah menyatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar ke bantal di sebelah kiri tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam.
yang dikatakan muttaqian ala wisadah. Wisadah ialah bantal ataupun tempat bersandar. Sebagaimana kalau kita hari ini kita tengok di restoran-restoran Arab, dia nak buat cara-cara kearaban tu, adanya disediakan cushion-cushion tempat duduk dan juga tempat bersandarnya, tapi duduk bersila. Maka ketika mana bersandar, meletakkan siku di atas bantal. Itu di antara cara duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersandar dalam hal keadaan siku kiri diletakkan pada bantal. Ini hikmahnya. Kenapa? Hikmahnya kalau orang nak bersalam dengan kita lebih mudah. Sebab apa? Memang kita dah bersandar di sini. Jadi kalau nak bersalam, tangan kanan hanya dihulurkan lagi aja. Cuba kalau Nabi kita bersandar ke sini. Kalau nak bersalam kan susah. Itu di antara hikmah di sebalik kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam bersandar di sebelah rusuk kiri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak hadis-hadis yang menyebut, semuanya disebutkan Nabi kita bersandar pada sebelah kiri baginda sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Humayd ibn Mas'adah qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal qala haddatsana al-Jurairi an Abdurrahman ibn Abi Bakr an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uhaddithukum bi akbaril kaba'ir qalu bala ya Rasulullah qala al-isyraku billah wa uququl walidain qala wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaqi'a qala wa syahadatu zur aw qawlu zur qala fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha hatta qulna laitahu sakata. Abdurrahman bin Abi Bakrah meriwayatkan daripada bapaknya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahlukah kamu semua aku jelaskan tentang dosa-dosa yang paling besar?" Baginda sallallahu alaihi wasallam satu hari nak maklumkan kepada para sahabat tentang akbaril kabair, sebesar-besar dosa besar. Maka para sahabat menjawab, "Ya wahai Rasulullah, bala," maksudnya bahkan ya Rasulullah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa-dosa yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan syirik kepada Allah. Kerana syirik merupakan satu-satunya dosa yang tidak akan beroleh pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa orang yang melakukan syirik kepadanya dan mengampunkan apa sahaja dosa kepada siapa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yang tak diampunkan hanyalah dosa syirik. Orang yang telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan beroleh pengampunan daripada Allah. Dan lantaran syirik itu juga merupakan asbab kekalnya seseorang itu di dalam neraka buat selama-lamanya. Dalam sebuah hadis Nabi kita katakan, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang menyebutkan la ilaha illallah dengan tulus ikhlasnya daripada lubuk hatinya yang paling dalam, orang itu pasti akan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sampai melakukan syirik, maksudnya kita membatalkan kalimah syahadah. Kita membatalkan teras keimanan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Maka itu yang menyebabkan hilang dan gugur kelayakan untuk beroleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akan mendapat syurga kalau pengampunan pun tidak layak untuk mendapatnya? Sedangkan syurga itu dianugerahkan kepada hamba-hamba Allah yang terampun segala dosa dan salah mereka, dinaikkan darjat dan martabat mereka sehingga dianugerahkan dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama, sebesar-besar dosa ialah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah derhaka kepada kedua ibu bapa, huququl walidain. Derhaka kepada kedua orang tua merupakan sebesar-besar dosa. Dan dalam sebuah hadis qudsi yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmizi,
hadis bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan keluasan neraka. Allah Subhanahu wa taala menceritakan keluasan neraka, dan pada penghujung daripada hadis itu Allah mengatakan, demi jiwaku, demi zatku, aku bersumpah, ma khalaqtu jahannam, tidak ku ciptakan neraka jahannam, illa likulli kafir, kecuali neraka jahannam itu kusediakan kepada orang yang kafir, wa fajir, orang-orang pendosa, wa aqil walidain, dan orang-orang yang derhaka kepada kedua orang tua. Macam mana neraka yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Neraka itu mempunyai 7 tingkatan. Bagi setiap tingkatan daripada tingkatan neraka itu adanya 70.000 section. Ada 70.000 section dalam satu tingkatan neraka. Likulli syi'abin sab'una alfi dar, dan bagi setiap section itu pula kata Allah Subhanahu wa taala adanya 70.000 rumah. Ni USJ ni ada section kan? Kalau Shah Alam ada section berapa section? Satu section ada ke 70.000 rumah. Ini satu section 70.000 rumah daripada api neraka. Likulli baitin sab'una alfi bi'rin min nar, dan bagi setiap rumah pula ada 70 lubang daripada lubang-lubang neraka. Likulli bi'rin sab'una alfi tabu, dan bagi setiap lubang neraka itu ada 70.000 peti daripada api neraka. Di dalam peti itu fi kulli tabut sab'una alfi aqrabin min nar, dalam peti itu pula ada 70.000 ekor kalajengking daripada api neraka. Bukan sebagaimana kalajengking dunia yang kecil. Kalajengking neraka ini kata Nabi sebesar seekor kaldai. Masya Allah, ada 70.000 ekor. Ala kulli tabut sab'una alfi syajarati zaqqum, di atas peti daripada peti-peti neraka itu ada 70.000 pohon zakum yang merupakan makanan kepada pendosa-pendosa yang Allah Subhanahu wa taala sebut inna syajarata zakum ta'amul athim. Pohon-pohon zakum ini merupakan makanan kepada orang yang berdosa. Di bawah setiap pohon pula ada 70.000 malaikat yang menjaga dan menyelia. Bagi setiap malaikat pula menjaga 70.000 ekor ular daripada api neraka. Yang mana ular itu dalam tubuhnya, dalam rongga tubuhnya, lautan bisa daripada bisa yang berwarna hitam. Sesudah Allah ceritakan satu persatu sifat-sifat neraka yang dahsyat itu, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini dalam hadis qudsi. Wahai anak-anak Adam, aku bersumpah demi zat dan kebesaranku, tidak kuciptakan neraka jahanam kecuali kepada orang-orang yang pertama ialah kafir, yang kedua ialah fajir, pendosa-pendosa, dan yang ketiga ialah aqil walidain, orang-orang yang melakukan penderhakaan kepada kedua orang tua. Jadi kalaulah kita seorang ibu ataupun ayah, maka pada saat inilah juga pastikan kita hadirkan dalam hati kita maafkan kesalahan anak-anak kita, putra dan putri kita, walaupun berapa kali kita terguris hati, walaupun berapa kali kita tersinggung. Sebab apa? Kita yakin dan pasti anak-anak kita, putra-putri kita yang kita kasihi itu tidak akan sanggup untuk sesaat pun berada dalam neraka Allah. Jadi ampunkan dan maafkan mereka. Mudah-mudahan dengan pengampunan dan kemaafan daripada kita itu, mereka terlepas daripada belenggu yang dikatakan belenggu derhaka kepada kedua orang tua. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan derhaka kepada kedua ibu bapa
Setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam duduk dalam hal keadaan Nabi kita bersandar, lalu berkata, dan juga penyaksian palsu atau perkataan dusta, syahadatuz zur ataupun qauluz zur. Baginda sallallahu alaihi wasallam terus mengulang-ulangkan ucapannya, qauluz zur, qauluz zur, qauluz zur, qauluz zur, qauluz zur, sehingga kan para sahabat yang mendengarnya merasa bimbang dan takut disebabkan Nabi kita mengulangkan pengulangan yang banyak kali. Itu tandanya bahawa satu penegasan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang kata para alim ulama kita menunjukkan bahawa itulah yang akan banyak berlaku kepada umat. Maka para sahabat merasa bimbang sehingga mereka mengatakan, aduhai kalaulah baginda sallallahu alaihi wasallam berhenti daripada mengatakannya. Ini kerana kebimbangannya ya para sahabat. Qauluz zur, kesaksian yang palsu tuan-tuan, ia merupakan satu kezaliman yang sangat besar. Disebabkan penyaksian yang palsu, orang yang tidak bersalah akan didakwa. Disebabkan penyaksian palsu akan jatuh maruah seseorang. Disebabkan penyaksian palsu dan tuduhan palsu juga, maka pada ketika itu bukan melibatkan maruah orang yang dituduh sahaja, tapi melibatkan maruah ahli keluarganya, teman rapatnya, kaum kerabatnya, dan begitulah juga masyarakat setempatnya. Ia akan terpalit dengan rasa malu yang tidak terhingga. Maka dengan sebab itulah ia merupakan salah satu daripada perkara yang besar yang dianggap sebagai buhdanun azim, satu perkara dosa yang besar. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Syarif an Ali bin Aqmar an Abi Juhaifah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama ana fala akulu muttaqi'a. Abu Juhaifah menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak akan makan sambil bersandar. Ulama menyatakan bahawa makan sambil bersandar itu hukumnya makruh, sebab baginda sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, aku tidak sama sekali akan makan dalam hal keadaan bersandar. Bersandar macam mana tuan-tuan? Bersandar yang kita katakan merebahkan sebelah badan dengan bersandar pada tempat duduk. Duduk dalam hal keadaan bersandar, santai sambil makan. Itu di antara perkara yang makruh, yang tak disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik hadis yang ke-133, hadis yang berulang, hadis 134 juga hadis yang berulang. Kita terus ke bab yang berikutnya, bab ma jaa fi ittikai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan berpapah ataupun berpaut pada bahu orang lain. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلامة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menderita sakit, maksudnya pada penghujung hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hampir 2 minggu ataupun 10 hari baginda sallallahu alaihi wasallam ia demam panas dan kerap kali pengsan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bila keluar daripada rumah untuk masuk ke kawasan solat untuk menunaikan solat berjamaah dengan para sahabat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpaut pada para sahabat. Pernah satu kejadian Nabi kita berpaut kepada Sayyidina Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid adalah anak kepada Zaid bin Harisah radhiyallahu taala anhu. Usamah bin Zaid ini mendapat gelaran, digelar oleh para sahabat Habibu Rasulullah wa ibnu Habibi, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak kepada kekasih Nabi. Kerana kecintaan dan sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid bin Harisah, Usamah bin Zaid pula daripada seorang ayah dan seorang ibu yang dicintai dan dikasihi. Kedua-duanya mempunyai hubung kait dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam.
Zaid bin Harisah merupakan hadiah perkahwinan daripada Sayyidah Khadijah binti Khuwailid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Zaid bin Harisah dihadiahkan oleh Sayyidah Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah berkahwin dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heranlah kenapa Zaid begitu dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikasihi oleh baginda bagaikan anak baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri, sehingga pernah diitlaqkan dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Sampailah Islam membatalkan panggilan tersebut. Ud'uhum li abaihim. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat memerintahkan supaya dipanggil anak angkat itu dengan panggilan yang dinisbahkan kepada orang tua mereka. Maka terbatallah panggilan Zaid bin Muhammad. Namun kecintaan, kasih sayang memang terikat rapat antara Sayyidina Zaid bin Harisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menawarkan kepada para sahabat dalam satu majlis, siapakah daripada kalian yang sanggup untuk mengahwini seorang wanita ahli syurga? Maka pada ketika itu Zaid bin Harisah lah orang pertama yang menyahut seruan baginda sallallahu alaihi wasallam itu untuk mengahwini seorang wanita ahli syurga yang Nabi katakan ahli syurga. Maka siapa yang tidak mahu mengahwininya? Maka Zaid bin Harisah orang yang pertama yang mengatakan aku sanggup ya Rasulullah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun memaklumkan wanita ahli syurga itu ialah Ummu Aiman, pengasuh kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaikan ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah kematian ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan itulah yang mengasuh dan mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menumpahkan kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaikan kasih seorang ibu kepada seorang anak. Lalu dikahwinkan Ummu Aiman dengan Zaid bin Harisah, dan daripada perkahwinan itulah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan Usamah bin Zaid. Dalam hal keadaan Usamah ini lebih mirip kepada orang tuanya, kepada ibunya ya daripada ayahnya. Maka Usamah bin Zaid disebabkan Ummu Aiman merupakan hamba sahaya yang asalnya hamba sahaya berkulit hitam. Maka Usamah bin Zaid pun lahir dalam hal keadaan wajahnya juga ya, wajahnya dan kulitnya juga kehitam-hitaman. Tidaklah secantik Al-Hasan dan Husain cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang putih kemerah-merahan. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membezakan kasih sayangnya antara Usamah dan juga Al-Hasan dan Husain. Pernah baginda sallallahu alaihi wasallam meriba kedua-dua Hasan dan juga meriba Usamah, ini diribaan baginda sallallahu alaihi wasallam dan memeluk erat keduanya. Bagaikan cucunda baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri kecintaannya kepada Usamah bin Zaid. Dan Usamah inilah yang dikatakan ya Habibu Rasulillah, kekasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak kepada kekasih Nabi. Ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam menggerakkan angkatan perang dan dilantik Usamah bin Zaid menjadi ketua kepada angkatan itu, Usamah telah pun keluar daripada kota Madinah, namun terhenti perjalanannya disebabkan bimbang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada ketika itu dikatakan saat-saat nazah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bimbang kalau diteruskan perjalanan nanti akan sampai pula berita tentang kewafatan baginda Nabi. Maka Usamah kembali ke Madinah, meninggalkan ya kumpulannya itu di suatu tempat, kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Beliau masuk pada hari terakhir ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada ketika itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak dapat ya berbicara lagi dengan Usamah. Baginda hanya memegang-megang tubuh Usamah lalu menadahkan tangannya berdoa sesuatu buat Usamah. Ya dalam hal keadaan ya mata baginda sallallahu alaihi wasallam terpejam. Itu di antara saat-saat akhir ya diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sayang dan kasihnya ya baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Usamah bin Zaid. Walaupun usianya baru 18 tahun, dalam riwayat dikatakan 18 tahun, telah pun dia dilantik menjadi seorang ketua angkatan perang, sehingga kan Umar Al-Khattab pun ya
diletakkan di bawah posisi angkatan tentera yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Hikmah yang sangat besar dalam perutusan Usamah bin Zaid, walaupun angkatannya tidak besar, namun ketika mana angkatan itu mula bergerak sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesudah dikebumikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menggerakkan angkatan perang Usamah bin Zaid untuk meneruskan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada di kalangan para sahabat yang mencadangkan kepada Abu Bakar untuk menggantikan orang lain, menggantikan posisi Usamah, Abu Bakar enggan mengubah apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah. Begitulah juga permintaan daripada Sayyidina Umar agar jangan dulu angkatan perang ini keluar, kerana berita dah tersebar ke sana sini, orang-orang mula murtad meninggalkan agama Allah sesudah kewafatan baginda Nabi. Maka membimbangkan kalaulah angkatan Usamah dikeluarkan daripada Madinah, maka pada ketika itu sudah semestinya pertahanan Madinah tidak akan kuat. Maka cadangan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab agar dikekalkan dulu angkatan Usamah, ditangguhkan perjalanan angkatan Usamah itu. Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah wahai Umar, sekiranya musuh-musuh Allah itu mereka bagaikan haiwan-haiwan yang terbang dan menyambar kita seorang demi seorang, ataupun mereka itu bagaikan anjing-anjing sehingga mereka berlari-lari di kaki Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin, aku tidak akan menghentikan kumpulan ini. Akan kugerakkan juga kumpulan ini sebagaimana telah digerakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hikmahnya amat besar sekali ketika mana angkatan Usamah melalui mana-mana kota dan medan. Semua kawasan yang dilalui oleh Usamah itu kembali memeluk Islam. Ia merupakan satu hikmah yang dilihat sesudah berlakunya kejadian tersebut. Ramai yang keluar Islam secara beramai-ramai sehingga kan keseluruhan kota pada ketika itu ada gejala murtad. Hanya 3 kota sahaja direkodkan tidak berlaku sedikit pun gejala murtad, yaitu Madinah Al-Munawwarah, Mekah Al-Mukarramah dan Taif. 3 kota ini tidak ada gejala murtad. Di tempat-tempat lain gejala murtad tersebar luas. Mereka keluar meninggalkan agama Allah sebagaimana mereka memeluk agama Allah beramai-ramai. Namun dengan hikmah perutusan angkatan perang Usamah bin Zaid, mana-mana kota dan medan yang mereka lalui semuanya kembali memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyatakan bahawa suatu hari Nabi SAW menderita sakit. Kemudian baginda SAW keluar rumah dengan memapah tangannya ke atas Usamah bin Zaid. Maksudnya Nabi kita berpaut pada Usamah bin Zaid. Saat itu baginda SAW memakai pakaian dari qitri, kain merah yang kasar yang berasal dari Yaman, yang melekat pada 2 bahu baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat jamaah bersama dengan para sahabat. Baik, hadis yang terakhir. Hadatsana Abdullah ibnu Abdul Rahman qala hadatsana Muhammad ibnu Al-Mubarak qala hadatsana Atta ibnu Muslim Al-Khaffaf Al-Halabi qala hadatsana Ja'far ibn Barqan an Atta ibn Abi Rabah an al-Fadl ibn Abbas qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi tuwfiya fihi wa ala ra'sihi 'isabatun safra fasallamtu alaihi faqala ya Fadl qultu labbaika ya Rasulullah qala ushdud bihadhihi al-'isabati ra'si قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قال ما فدخل في المسجد وفي الحديث قصة.
Al-Fadl bin Abbas menyatakan bahawa aku mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sakit menjelang kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sakit-sakit hujung hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepala baginda sallallahu alaihi wasallam diikat dengan pembalut kuning, dengan kain yang berwarna kuning diikat di kepala. Ulama mengatakan salah satu di antara cara untuk kita mengurangkan sakit kepala. Kalau sakit kepala yang amat sangat datang migrain sampai tak boleh nak buat apa, salah satu daripadanya ialah mengetatkan ikatan kepala. Ya. Maka aku mengucapkan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam memanggil, wahai Fadl. Aku menjawab, aku memenuhi panggilanmu ya Rasulullah. Baginda bersabda, kuatkanlah pembalut kepalaku ini. Maka aku pun menunaikan permintaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam duduk dan meletakkan tangan baginda di atas bahuku. Selepas itu baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri lalu masuk ke masjid. Maksudnya berpapah kepada Al-Fadl bin Abbas, anak kepada Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib, sepupu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini kisah di mana baginda sallallahu alaihi wasallam masuk dan Nabi kita berbicara dengan para sahabat, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat-wasiat ataupun pesanan, seolah-olah wasiat dan pesanan yang terakhir daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah kita yang akan datang, tuan-tuan, bab mengenai cara makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan masuk dalam bab makanan kegemaran dan sebagainya, insyaAllah dalam kuliah kita yang akan datang. Dan banyak lagi kisah-kisah berkenaan dengan Abul Haisan, macam mana Nabi kita makan di rumah Abul Haisan, apa makanan kegemaran dan kesukaan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana sifat tawadhu'nya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam bab makanan, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang dikatakan la yadhummu dhawaqa, orang yang tidak pernah mencerca makanan. Insyaallah dalam kuliah kita yang akan datang. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada pagi ini kita mendapat sedikit keberkatan dan juga suluhan ilmu berkenaan dengan rupa paras dan akhlak serta kepribadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat diamalkan dan mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang mencintai junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.